Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Ajat bin Muhammad Nazri akan menceritakan labah-labah menyelamatkan Nabi. Jom dengar cerita. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutuskan Allah kepada umat manusia. Baginda membawa agama Islam sebagai agama yang benar bagi menghapuskan segala kepercayaan yang kabut-mabut yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah. Namun begitu, baginda sentiasa mendapat tentangan dari orang-orang Quraisy yang ingin meninggalkan amalan nenek moyang mereka. Nabi Muhammad tidak berputus asa meskipun sentiasa diancam oleh kaum Quraisy. Ini menimbulkan kemarahan mereka sehingga mereka sanggup merancang hendak membunuh baginda supaya dengan itu agama Islam akan terhapus. Mereka mengadakan perbincangan untuk melaksanakan rancangan tersebut. Rancangan ini mesti dilaksanakan dengan segera. Muhammad mesti dihapuskan supaya dia tidak lagi dapat menyebarkan ajaran kabut-mabutnya itu, kata salah seorang yang hadir sambil menghunus pedangnya ke udara. Para ketua puak kaum Quraisy mula mengatur rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengadakan pertemuan demi pertemuan rahsia untuk berunding. Akhirnya mereka memilih untuk membunuh Rasulullah di rumahnya sendiri pada waktu malam. Mereka pun memilih beberapa orang pemuda yang handal di kalangan mereka untuk melakukan pembunuhan itu. Rancangan jahat musuh Islam itu telah sampai kepada Rasulullah. Namun baginda tidak berasa cemas atau bimbang kerana yakin Allah akan melindunginya. Lalu baginda telah mengambil Saidina Ali agar datang ke rumah dan tidur di katilnya. Baginda mahu mengelirkan para musuhnya itu. Saidina Ali berasa cemas apabila melihat rumah Rasulullah telah dikepung oleh para musuh. Dia mengadukan perkara itu kepada baginda. Janganlah kamu bimbang, wahai Ali. Allah akan memberi keselamatan kepada kita. Yakinlah dengan pertolongan Allah, jawab Rasulullah menenangkan Ali. Lantas Rasulullah pun mengerjakan solat sunat hajat sebanyak 2 rakaat. Baginda memohon keselamatan buat dirinya dan juga keselamatan Saidina Ali sepupunya yang masih kecil tetapi sangat berani itu. Saidina Ali rela menggadaikan nyawa demi Rasulullah. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Baginda mendapati semua pemuda itu sedang tidur dengan nyenyaknya. Rasulullah mengucapkan syukur lalu melangkah dengan tenang dan tanpa sebarang ancaman. Saidina Ali pula tidur di pembaringan Rasulullah. Di hujung kampung telah menunggu sahabat baik baginda, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu berjalanlah dua orang sahabat itu di dalam kegelapan malam keluar kota Mekah untuk menuju ke Madinah. Alangkah marahnya para musuh Rasulullah apabila mendapati baginda telah berjaya melepaskan diri dari kepungan. Mereka pun mengejar Rasulullah untuk menangkap dan menghalang baginda dari meninggalkan Mekah. Kita tidak boleh membiarkan Muhammad terlepas begitu saja. Cari dia sampai jumpa, kata salah seorang dari ketua kaum Quraisy. Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di gua Sur apabila mengetahui mereka sedang dikejar oleh para musuh. Namun begitu para musuh mengesyaki mereka bersembunyi di dalam gua tersebut, lalu segera mencari di situ. Ketika para musuh itu berlega-lega di hadapan gua Sur, tiba-tiba seekor labah-labah telah membuat sarang yang menutupi pintu gua. Seekor burung merpati liar juga telah datang membuat sarang di situ. Mereka yang mengejar Rasulullah melihat kejadian itu dengan sangsi. Tidak mungkin Muhammad ada di dalam gua kerana sarang labah-labah ini tidak rosak. Burung merpati itu juga tidak pula terbang, kata salah seorang dari mereka. Ketua mereka merasa serba salah apabila melihat keadaan itu. Dia juga sependapat dengan pembantunya itu. Namun begitu mereka tetap tidak beranjak dari situ. Ada yang mencadangkan supaya mereka memasuki gua tersebut untuk memastikan bahawa Rasulullah memang benar-benar tidak ada di dalamnya. Namun sebahagian lagi mencadangkan agar pergi mencari mereka di tempat lain. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pergi dari situ dan meneruskan pencarian di tempat lain. Begitulah Allah menyelamatkan Rasulullah melalui dua ekor haiwan yang kecil namun berperanan besar. Kedua-dua binatang itu telah menerima perintah dari Allah agar membuat sarang di pintu gua tersebut. Maka terselamatlah Rasulullah dari rancangan jahat musuh-musuh yang mahu membunuh baginda. Allah telah memperkenankan permohonan doa keselamatan yang telah diminta oleh Rasulullah dengan pertolongan dua ekor binatang itu. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.